Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita dah masuk ke topik keempat, application software. Senang je. Okay, so learning objective dia macam biasalah awak baca nanti apa learning objective dia. So overview untuk chapter ini adalah untuk mengetahui general characteristics of application software, dan juga kita untuk nak bincangkan 5 jenis application software yang kita perlu tahulah, yang quite famous, yang commonly orang use. Untuk pelajar-pelajar baru ataupun pelajar second batch atau pelajar second intake, ini dah topik keempat. Ada 3 topik yang awak dah terlepas. So 3 topik tu awak boleh tengok di YouTube channel kita. Kita ada satu YouTube channel untuk awak tengok video-video kelas yang lepas, ataupun nak repeat tengok pun boleh. Kalau waktu kelas ni awak ada gangguan internet ke apa ke, so awak boleh repeat tengok di sana. Nanti saya share dia punya YouTube channel punya link, dan awak boleh tengok kat sana lah. Kalau tak faham boleh tanya, sama ada tanya saya ataupun boleh tanya di Telegram group. Okay, 5 jenis application software yang selalu kita guna adalah word processing. Yang keduanya spreadsheet. Spreadsheet ni kita lebih kenali sebagai Excel lah. Word processing biasa, Microsoft Word. Spreadsheet kita selalu guna adalah Microsoft Excel. Databases, ni kita jangan guna. Ni untuk mereka yang nak buat database. Lepas tu keempat, presentation graphics. Ini yang selalu kita guna adalah PowerPoint. Yang sekarang ni tengah awak tengah buat ni, petang nak present. Dan yang kelima adalah grafik ataupun multimedia software. Dan juga some other types of application yang kita akan go through, jenis-jenis yang lain. Okay, seterusnya basic application of software. So pertama sekali kita kena tahu dia the ownership right ataupun hak pemilik. So setiap software, setiap application, setiap digital artwork, dia ada pemilik dia. So untuk software ataupun application software, ataupun last time kita study system software, so dia ada ownership dia ada owner dia. So the owner dia selalunya adalah developer, sama ada individu ataupun organisasi yang buat software tu. So mereka adalah owner untuk software tersebut. So owner software ni lah yang selalunya membenarkan kita menggunakan software yang diorang bina. Okay. So software license ni ataupun nanti ataupun dikenali sebagai end user license agreement. Setiap kali awak download software, download aplikasi, awak install dalam PC, nanti sebelum awak install tu dia akan keluar satu pop-up cerita pasal agreement, dan awak kena tick ataupun agree agreement tersebut sebelum awak boleh install. Kebanyakannya kita tak baca agreement tu. Dalam agreement tu dia akan bagi tahu lah apa yang boleh kita buat dengan software ni, apa limit kita sebagai pengguna ataupun user. Adakah kita boleh, so kita dah beli, kadang kebanyakan software kita kena beli. Adakah kita dah beli software tu, lepas tu kita boleh distribute sesuka hati kita. So dalam agreement tu ada diceritakan, ada dibagi tahu. So kita sebagai pengguna ataupun buyer yang beli software tu, kita beli tu adalah kita beli license. Kita bukan beli software tu, so kita tak ada hak pun atas software tu. Kita hanya beli license untuk guna dia. So kita hanya ada license untuk menggunakannya. Awak boleh baca ni nanti. Dia beritahu buyer not. Saya keluarkan pen saya seperti biasa. So buyer not buying software, instead acquiring software license. Itu maksud dia. So dan application software ni ada terbahagi kepada 4 jenis yang basic. Pertama, commercial software. Kedua, shareware. Ketiga, freeware. Ketiga, public domain software.
Ni boleh tengok nanti example dia. Dan selain tu, ada juga open source software. So open source software ni adalah software yang telah dibina ataupun dibuat dia dalam bentuk source code lah. So dia available pada public. Dia pun ada copyright, tapi semua orang boleh guna. Selalunya tak berbayar lah bila software ni diletak di dalam ataupun dikategorikan sebagai open source software. So individu atau organisasi yang download tu dia boleh modify dan juga distribute. So software yang dia letak di dalam ataupun open source software ni, kita kalau kita programmer ataupun mana-mana organisasi yang nakkan software tersebut, kita boleh download, kita boleh modify, kita boleh edarkan dia tanpa ada masalah, tanpa ada sekatan. Cuma syarat dia adalah apa sahaja kita ubah pada software tu, dia bagi tahu, kita kena share balik dalam open source community tu. So semua orang boleh tengok apa yang kita dah buat dengan software tu. Contohnya the word processing daripada Microsoft Word. So kita nak kita tak nak beli software tu. So kita nak yang free. Lepas tu kat open source software ni dia ada yang free punya. Dan kita boleh download daripada sana. Dan kita rasa ada certain feature yang tak available, dan kita ni seorang programmer, kita nak tambah, kita boleh adjust, kita tambah features yang extra. So lepas kita adjust tu, lepas kita dah modify, kita kena share balik dekat open source community tu. So diorang pun tahu apa yang awak dah modify ataupun awak improve dia punya software tadi. So open source software ni nowadays dia makin popular lah. Sebelum ni tak berapa popular. Sebelum ni dia macam underground sikit. Sekarang dia dah makin popular sebab ramai yang guna. Ramai company, ramai individu, programmers, especially pergi ke open source community ni untuk ambil software tu, untuk dia buat dia punya software sendiri, untuk improve lah. So kat situ dia low cost ataupun tak ada cost langsung. So company-company yang banyak-banyak programmer dalam dia, company besar, instead dia nak bayar license setiap tahun untuk semua pengguna dalam company dia. So dia pergi dekat open source software ni, dia buat sendiri. Dan dia boleh guna, tak ada masalah. Sebab tu dia makin popular sekarang. Sebelum ni orang risau, sebelum ni tak popular sebab orang risau tentang dia punya stability, sebab dia tak well known kan, dia tak established. Tapi sejak ramai programmer yang dah buat, ramai orang guna, ramai public ataupun individual ataupun organisation dah guna. So dalam masa yang sama, software tu dah jadi, dia dah increase dalam stability dan security dia melalui improvement daripada programmers yang gunakan dia tadi tu lah. Okay, pertama jenis software yang pertama tadi, kita pergi kepada commercial software. Commercial software ni, kita mostly tahulah commercial software ni yang dijual, yang di-develop oleh individual ataupun organisation dan dijual kepada public untuk mendapatkan keuntungan. So mana-mana software yang kita beli, yang install dalam komputer kita ataupun yang install dalam any portable computer ataupun mobile devices yang kita beli, kita boleh consider dia sebagai commercial software. So macam untuk school untuk organisasi besar, contohnya macam business ataupun sekolah ataupun UPM sendiri, kalau dia beli commercial software ni, dia bukan macam individu beli, macam kita beli sendiri. Sebab kita beli sendiri, kita akan beli personal ataupun desktop user punya license. Untuk businesses ataupun schools ataupun organisation besar macam UPM, dia kena beli license, dia panggil site license ataupun network license. Site license ni ataupun network license ni membenarkan organisasi tersebut untuk install software tu dalam ke dalam komputer yang banyak lah, instead of 1-2. Kalau macam kita beli, kita hanya boleh install kepada komputer kita sendiri, ataupun 1-2 komputer, bergantung kepada dia punya term and agreement. So untuk site license ni, dia boleh install pada dalam banyak komputer. Tapi tengoklah dia punya agreement dia, mungkin boleh install dalam 100, 200 ataupun ada limitation.
bergantung. Macam ni cakap, sekarang ni software license ni dia bergantung, kita boleh install bergantung kepada number of computer. Dia bergantung kepada number of processor instead of computers, ataupun CPU cores, ataupun number of individual yang guna virtual copies tu at any given time. Maksud dia, dulu license untuk site license ni dia base pada komputer, maknanya dia boleh install pada pada 100 ataupun 200 komputer. Sekarang dia base pada number of processor. Kalau komputer tu ada dual processor, mungkin dia dah consider sebagai dua kali guna. Kalau dia dalam 100, dia boleh guna 100 base pada numbers kan. Dia boleh guna pada 100 processor. So kalau setiap komputer yang ada tu ada dual processor, so dia dah jadi kurang. Dia boleh install pada 5 komputer sahajalah. Itu kalau base pada processor. Kalau base pada CPU pula, kalau dah ada quad core, so makin kurang lah dia boleh guna, makin kurang lah komputer yang boleh install. Itu kata bergantung kepada developer ataupun distributor, developer lah yang tentukan dia punya term and condition dia. Untuk virtual copies ni macam online punya ataupun web based punya application, macam kita lah, macam kita guna UPM, yang UPM sediakan Microsoft 365 tu, dia base pada license tokens. License tokens ni dia akan dibagi ataupun kita tuan daripada central license server ni. Contohnya, setiap kali kita nak guna, kita turn on kita punya apps ataupun application software tadi. Contohnya kita buka Microsoft Word yang online lah, contohnya Microsoft 365, then sistem ataupun aplikasi tu akan request license token daripada central license server. Ni kena ada internet connection lah. Lepas dia request license token tu, dan application tu dapat token tu, kita boleh guna lah. And then after kita selesai tugas kita, dan kita turn off ataupun kita shut down kita punya apps tu tadi, dan token tu akan dikembalikan kepada central license server. So license token ni pun ada limitation dia. Mungkin dia bagi contohnya kalau organisasi, contohnya VPN beli software, and then developer bagi license token ni, contohnya dia bagi 1000 license token. So maknanya 1000 orang je boleh guna dalam satu masa lah. Ini sebab yang web based ni kita boleh guna di mana-mana, ataupun kita boleh guna di mana-mana devices. Tak semestinya satu device. Sekarang ni kan yang web based kan kadang kita buka kat iPhone, kadang kita buka kat phone, kadang kita buka dekat tablet. Lepas tu kita buka dekat komputer office, komputer sendiri. So sebab itulah penggunaan license token ni implementkan supaya tak ada limitation kepada satu komputer sahaja. Okay. Next, software yang kedua, ketiga. Keempat ni adalah kita panggil shareware ataupun freeware dan juga public domain. Shareware ni adalah satu application software yang diedarkan ataupun didistribute based on a system. Apa maksud on a system ni adalah dia berbayar tapi tak semahal commercial punya software. Selalunya dia di-develop atau dibina oleh individual, selalunya programmer lah, atau ada juga organisasi, mostly developed by individual. So software yang programmer ni develop, dia akan edarkan, dia akan distribute dengan small fee lah. Mungkin kalau commercial software mungkin ratus kita kena bayar. Untuk shareware ni kita bayar dalam RM10. Kalau kita nak guna dia punya application tersebut. Selalunya application ni, shareware punya application ni dia akan distribute secara percuma, ataupun dia ada masa dia bagi, contohnya sebulan untuk kita try. Mostly dia secara percuma lah. And then dalam dia punya term and condition tu dia akan
bagi tahulah kalau kita nak teruskan ataupun nak gunakan application yang dia sediakan ni secara regular, kita boleh bayar melalui owner system ni, ataupun kita boleh, selalunya kalau awak perasan, kalau awak download dia ada minta donation. Dia siapa yang programmer ataupun developer yang distribute dia punya shareware punya application, dia tak minta bayar secara, kita tak bayar pun kita boleh guna, cuma dia akan ada satu page, dia minta donor, dia minta macam sagu hati ataupun derma, sama melalui PayPal ke, melalui macam-macam lah sistem pembayaran, sama ada singgit ke. Sebab tu dia panggil owner system. Kalau kita tak bayar pun kita tetap boleh guna je software tu, sebab dia base pada kejujuran, owner system. Okay. Macam ni dia kata, mostly shareware ni dia lebih kurang macam demo version. Demo version ni disediakan oleh commercial punya software tadi. Sebelum kita nak beli software commercial tu, kita nak tahu software tu sesuai dengan kita punya devices atau tidak, ataupun sesuai dengan kita boleh download dia punya demo version. Selalu demo version dia bagi lebih kurang 14 hari. Dan lepas 14 hari, kalau kita rasa kita nak continue, kita kena belilah commercial software tu. Yang demo version tu dah tak boleh guna. Dan demo version ni ada limitation dia. Ada feature-features dia yang tak boleh guna. Tapi untuk shareware ni, dia lebih kurang macam demo version, tapi dia tak ada dia tak ada kekurangan features. Apa yang kita guna waktu tu, itulah yang kita dapat. Kalau kita nak sambung guna, kita boleh guna sahaja, ataupun kita boleh bagi small fee pada developer. Yang ketiga adalah freeware. Freeware ni adalah biasalah application software yang percuma, kita boleh guna je. Author ataupun developer bagi secara percuma, kita boleh guna, tapi kita tak boleh jual ataupun kita tak boleh modify. Public domain software pula adalah software yang tak ada copyright. Copyright untuk developer tu ada, tapi bila dia letak pada public domain software ni, owner, programmer tersebut ataupun developer, dia kena serahkan ownership dia kepada public domain. So maknanya semua orang boleh guna lah tanpa ada masalah. Walau apa-apa berlaku, ada orang jual ke, so developer tadi dia tak boleh claim lah. Okay, next. Desktop versus mobile software. So desktop software ni biasanya kita gunalah dalam komputer kita ni, yang contohnya Microsoft tadi. Apa lagi aplikasi untuk desktop, banyaklah. Spotify, Netflix untuk untuk desktop, apa lagi, dan banyak lagi lah, Excel, PowerPoint, yang tu yang kita biasa guna, application software. Selain pada untuk desktop, dia ada application software ni ada juga disediakan untuk mobile devices. Kebanyakannya sekarang kan dah pengguna mobile ni lebih ramai daripada pengguna desktop ataupun laptop. So developer kena pertimbangkanlah untuk keluarkan kepada dua-dua jenis platform. So application software ni available, kalau untuk mobile ni dia available dekat dia available dekat Google Play dan juga Apple Store lah. Kita boleh cari untuk mobile. Kalau untuk desktop ni, kita ada jenis yang jual physical ni, ataupun kita juga boleh beli online melalui dia punya developer punya official website macam Microsoft. Kita boleh contoh Microsoft Office, kita boleh beli dekat Microsoft punya website. Download saja, bayar, guna. Ni jika ada yang jenis install, ada yang jenis cloud software. Install ni biasalah yang kita beli secara physical. Dia ada maksud dia ada physical ID. Yang kita beli physical CD ataupun DVD, kita install dalam PC. Ataupun kita beli secara online, kita download, kita install dalam kita punya hard disk. Itu dia panggil install software lah. Macam ni kata, kalau untuk Windows, boleh beli kat Windows Store. Untuk Apple, boleh beli kat Mac App Store. Yang boleh
aplikasi software, application yang kita boleh download, install dalam PC. Berlawanan dengan cloud software. Cloud software ni kita tak semestinya install dalam kita punya device. Contohnya juga macam Microsoft 365 yang kita install ni lah. Kita tak semestinya install dalam kita punya PC. Kita boleh guna yang jenis web-based software punya ni. Dia sediakan dua jenis, web-based ataupun Microsoft Office 365 ni, yang install punya. Kebanyakannya hari tu kita guna yang install punya. Sorry, bateri laptop saya habis pula. Kita guna Microsoft Office 365, kita install dalam kita punya PC. Tapi ada juga yang web-based, yang mana kita tak perlu install. Kita pergi dekat website, kita masuk ID kita boleh guna dekat situ. So advantage yang cloud software ni, yang web-based ni, file yang kita file ataupun dokumen yang kita buat dekat situ, dekat web-based tadi tu, kita boleh akses melalui mana-mana komputer, sebab dia bukan dia save dalam komputer, dia save dalam cloud punya storage. So contoh dia, kita bila kita kerja, kita buat kerja kita kat office, komputer office, dan kita guna cloud software ni. Lepas tu kita balik, tu kita nak buka balik, kita boleh buka juga kita punya kerja tadi dekat kita punya laptop personal kat rumah. Sebab dokumen tu di save dekat cloud. So tu maksud dia boleh access di mana-mana komputer. Yang ada, janji kena ada internet connection lah. Disadvantage dia, dia run a bit slow daripada install punya. Sebab dia bergantung kepada kita punya internet connection. Kalau internet connection kita slow lah dia punya software online, cloud software tadi. Dan kadang-kadang dia ada limitation untuk file size. Ada certain dia ada limitation untuk kita save berapa banyak storage yang kita boleh guna. Mungkin 1 gig, lepas 1 gig kita dah tak boleh save file atau dokumen yang seterusnya, melainkan kita delete yang previous punya. Yang lainnya keburukan ni, kalau server down, contohnya sebab dia duduk dalam server, contoh Microsoft, dia duduk dalam server Microsoft. Kalau Microsoft ni server down, kita tak boleh guna lah. Kita tak boleh nak access lah kerja kita tu nanti. So jadi dia bagi masalah pada kita. So some developer untuk overcome isu tersebut, dia ada sediakan juga function to work offline. Contoh dia macam Google Document. Kita akan ada satu folder Google Document dalam kita punya PC. So dia akan sync melalui situ lah. Kalau online dia down, kita boleh buka kita punya file melalui folder yang ada dalam PC kita tu, buat kerja secara offline. Macam Microsoft 365 ni pun yang kita dah install, tu dia kira macam offline lah. So kalau kita ada internet connection, bila kita open Microsoft Office 365, dia akan ada connection between kita punya physical ataupun install software dengan cloud software. So secara tak langsung kita boleh synckan dia. Seterusnya adalah crackware, ataupun dikenali sebagai bloatware. Commonly ataupun commonly kita refer program ni yang ada dia pre-install, dia pre-install waktu kita beli PC ataupun laptop. Dulu kurang, kebanyakan PC atau laptop baru dia akan ada pre-install software yang kita tak guna pun. Sebab apa dia pre-install software tu? Sebab developer tu dah bayar PC ataupun manufacturer tersebut untuk includekan dia punya software. So manufacturer tersebut boleh jual dia punya device murah daripada harga pasaran, sebab cost manufacturing tadi dia telah ditanggung oleh developer crackware ni. Itulah dia ada 50-50. Dia 50-50 kepada semua, kepada developer crackware ni. Saya tak langsung boleh install dia punya software dalam PC pun dapat kurangkan
price jualan dia, tapi dia masih dapat cover dia punya cost. Pengguna ataupun user boleh beli dengan harga yang murah. Semua tiga pihak mendapat keuntungan. Tapi di sebalik tu ada keburukan dia. Selalunya kalau dalam phone pun dia akan ada, certain phone dia akan install juga crackware ni. So crackware ni selalunya akan makan data. Selain daripada yang di-install oleh PC ataupun manufacturer, dia juga datang bundle dengan software yang lain. Contohnya kita download, apa contohnya? Contohnya kita download software lagu lah, Spotify ataupun ni contoh saja. Kita download Netflix punya software untuk install. Itu tiba-tiba waktu installation tu nanti dia akan tanya, adakah kita nak install extra punya software. So kita kena baca lah apa extra software tu. Extra software tu berkaitan dengan kita punya, dengan Netflix punya software tadi ataupun software third party yang join sekali dalam bundle tersebut. Kalau kita tak nak kita tak payah klik, tak payah install, kita install yang main sahaja. Kebanyakan orang tak perasan bila nak install software ni, nanti ada yang extra tu dia move forward, dia okay je. Selalunya extra ni dia akan dah auto click, auto tick. So kita kena baca, kita tak nak, kita kena untickkan dia. Jangan install dia waktu installation process tu. Sebabnya kita nak install yang main tu je. Contoh, kebanyakannya kalau Netflix tak ada, selalunya company establish ni jarang. Selalu company yang tak establish ni, dia banyaklah dia ada crackware ni, dia sertakan sekali. So kena hati-hati. Sebab dia akan, contoh dia akan effect security lah. And then dia akan expose you punya device kepada potential hack. Mana-mana crackware yang kita tak tahu apa kegunaan dia. Nak avoid dia, tu dia kata, kena mostly download daripada manufacturer punya site, official site ataupun official website. And then baca installation tu, proses tu, baca dia punya term and condition, baca dia punya installation process punya screen tu. Atau uncheck additional program yang kita tak nak, yang tak ada kaitan pun dengan apps tu. Okay, next. Software suite. Software suite ni adalah collection of software program bundle together. Dia bukan macam crackware tadi. Ni macam contoh Microsoft Office 365. Dia ada banyak program yang buat task spesifik, di bundle sekali, kita beli sekali bundle instead of kita beli salah satu. Contoh Microsoft Excel, kita beli, kalau kita nak guna Microsoft Excel je, sebenarnya kita boleh beli Microsoft Excel satu je, ataupun Microsoft Word, apa lagi, boleh beli Microsoft PowerPoint. So sebab ramai yang developer ni tengok ramai yang guna software tersebut. Contohnya, maksud dia satu individu tu guna banyak software tersebut. Dia Excel pun guna, PowerPoint pun guna, Word pun guna, apa lagi? Banyak lagi Microsoft punya Office punya software. So sebab dia tengok satu user guna banyak software, so dia untuk senangkan dan murah, nak kasih low cost sikit, dia buat dalam satu bundle. So kita boleh belilah bundle. So dalam satu bundle tu ada, kadang-kadang ada contoh 5 application software dalam satu bundle. Mungkin hanya ada 3 atau 4 saja yang kita guna. Kadang ada satu software yang tak guna. Contohnya tadi macam mungkin contohnya dalam ni lah, dia bagi tahu. Contohnya ada bundle dalam dalam satu bundle ada 4 program. Database software ni mungkin kita tak guna. Yang lain ni mungkin kita guna. Itulah dia. Kekurangan dia pula, ada yang kita tak guna. Tapi untuk user beli sekali bundle, kalau dia guna banyak software macam ni, lebih murah lah. Kalau satu software ni dijual 100, dia dapat 100. Kalau beli bundle mungkin 300. Contoh, dipanggil program suite, yang bundle together and then sold in a single software package. Dia kata business and many individual often use Office suite. Ni selalunya Microsoft Office 365 tu lah. Ataupun dipanggil productivity software. Ni contoh dia. Okay, lepas tu ni yang widely used. Sebab tu lah saya banyak sebut Microsoft Office, sebab ini yang mostly semua orang guna lah dalam dunia ni. Mungkin 80%, mungkin 75% semua orang akan kenal Microsoft Office ni.
Selain daripada tu dia ada juga software suite yang similar kepada Microsoft Office, dia panggil Corel ni. Dia ada sediakan Word Perfect Office ataupun Corel Office. Untuk Apple pula dia ada iWork. Dia lebih kurang macam Microsoft Office, dia punya fungsi dan feature dia, cuma tak famous. Kebanyakan Apple user pun tak guna iWork ni. Dia jarang, dia tak friendly sangat, dia tak syok sangat guna dia. Itu yang berbayar lah. Kalau ada yang nak guna yang free, dia ada LibreOffice ataupun Apache Open Office. Ini selalunya Linux base ataupun Linux punya operating system, diorang akan guna yang ni lah. Sebab dia guna operating system tu pun dah free, takkan dia nak, jarang lah dia nak beli software yang berbayar lain. So dia akan cari, mostly akan cari yang free jugalah. Dia punya fungsi dan feature tu sama je macam Microsoft Office. Cuma mungkin GUI ataupun graphical user interface dia je lain sikit. Selain tu dia ada juga Cloud Office Suite yang guna yang online lah, macam Google Document, Office Online. Ini jenis yang software suite yang free, yang guna cloud punya sistem. Okay. Lepas tu common software. Ni yang common software nya command pula. Tadi kita dah cerita pasal software yang ada, crapware apa semua. Ini arahan ataupun command yang ada dalam software tersebut. So kebanyakan software, application software yang kita ada, dia akan ada basically akan ada ni lah, toolbar, dia akan ada menu, dia akan ada keyboard shortcut, dia akan ada ribbon. So mostly command ni kita akan guna melalui menu ataupun keyboard shortcut, ataupun yang ada dekat toolbar dan juga ribbon lah. Dia punya command tu maksud dia arahan untuk open, save, print dan sebagainya. Sini dia punya icon command ataupun command button. Ini command button. Ini dia punya shortcut. So kebanyakan application software adalah benda-benda ni semua. Tak kisahlah Words ke, Excel ke, PowerPoint ke, dia mesti ada basic command ni. Ini untuk contoh daripada Microsoft Word. Ini kita panggil ribbon. Ribbon consists of tab which contain group of related command. Ni kita panggil ribbon lah ni. Dia ada tab ni, file tab, apa lagi? Dia ada home tab, ada insert tab, design tab. Tab ni kita panggil tab. Satu ni keseluruhan ni kita panggil ribbon. Atas ni yang kecil ni dipanggil quick access toolbar. Dan toolbar lain lagi. Banyak lah. So awak boleh baca dan awak boleh tengok pada awak punya application software, ada Word, PowerPoint ataupun Excel, awak boleh tengok lah. Godek-godek tengok apa benda ni, ni launcher ni apa kegunaan dia, untuk maksimiskan dia punya tab ni, tengok apa ada lagi, apa features yang ada lagi, banyak lagi lah. Awak boleh main-main tengok supaya awak tahu apa yang features yang dia ada. Then editing document. Biasalah kita nak edit dokumen. Lepas kita kita ada dokumen kita nak edit, dia pun ada editing features dia. Contoh editing dokumen dekat sini adalah masuk editing dokumen ni adalah untuk mengubah content of the document, to change the content of the document. Sama ada kita nak tambah, buat penambahan ataupun penolak, ataupun nak buang teks, ataupun nak move teks tu, a block of text tu daripada satu lokasi kepada satu lokasi yang lain dalam dokumen tersebut. Sebab teks selalu teks ni kita akan tulis dalam text box. Text box tu kita boleh alih-alihkan. Insertion point. Insertion point ni semua orang tahulah, vertical line, di mana editing ataupun changes tu boleh dilakukan. Contohnya kat sini contoh.
Macam dekat ni. Kalau siapa nampak ni panggil insertion point lah ni. Benda vertical line yang saya alih-alihkan ni. Kat situ lah tempat dia. Di mana kita boleh insert kat situ tempat ni kita boleh insert text. Insert text. Ataupun kita nak start typing. Kat situ tempat dia, lokasi dia. Kita alih-alih, kita boleh alih-alih insertion point ni. Okay, itu maksud dia. Itu dia insertion point. Untuk insert text, untuk delete text pun kita akan menggunakan insertion point tadi tu lah. Dia letak kat mana text yang kita nak delete tu, kita boleh tekan delete key untuk delete karakter di sebelah. Ya, saya. Slide tu nampak, Sir. Yang slide tak nampak. Okay, nampak nampak. Yang blinking ni, insertion point ni nama dia. Kita alih, kita boleh alih. Apa ni? Blinking vertical line. So, dekat insertion point ni lah kita boleh masukkan words dan juga nak delete. Kita boleh, contoh dia cakap kalau kita kalau ni nampak Nampak. okay, so macam insertion point lah. Kalau kita letak, kita nak delete text, kalau kita guna button delete, dia akan delete sebelah kanan. Masalahnya saya punya komputer tak ada button delete, dia ada button backspace. Kalau backspace, dia delete karakter di sebelah kiri. Sebelah kiri vertical line tadi, insertion point tadi. Contohnya macam ni, dia delete sebelah kiri. Tapi saya nak tunjuk yang belah kanannya, minta maaf lah ya, komputer saya tak ada button sebelah kanan. Okay, so itulah dia insertion point. Lepas tu kat sini cakap insertion point juga boleh digerakkan menggunakan arrow key ataupun keyboard. Kita boleh tekan arrow key pada keyboard tersebut, klik kanan kiri ke atas bawah ke, ataupun guna mouse ataupun pen, stylus dan juga finger, mana yang menggunakan touch screen. Okay, next. Lepas tu kita nak format dokumen kita. Formatting a document tu adalah bermaksud kita nak tukar dia punya appearance of the document. Maksud appearance tu adalah font size, font name, jenis-jenis font, font style dan font color. Itu maksud dia, nak ubah format pada dokumen tersebut, pada kita punya file ataupun dokumen lah. Lepas tu selain pada tu juga dia boleh ubah line spacing, margin of the document. Margin ni nanti dokumen awak, contohnya ni dokumen, bukunya saya lukis contoh lah ni awak tulis kat sini, tulis ni antara sini, kenapa ni sini kira margin lah ni, margin antara paper awak paling ujung sehingga awak kepada awak punya permulaan awaknya text box tu, dia ada margin dia. So tulisan ataupun text box itu tak akan masuk sini ataupun akan terlebih sini. Dia ada kiri kanan atas bawah margin. Sorry dia ada masalah sikit dengan keypad saya. Sini bahagian margin. Ni margin ni atas bawah kiri kanan, atas bawah ni margin. Kebanyakannya mereka yang gunakan margin ni adalah untuk print out dia punya dokumen, digital dokumen ni dalam bentuk fizikal lah, sama ada writer ataupun penulis buku, dia kena letak margin selalu sebelah kiri ni. Margin dia mungkin besar berbanding sebelah kanan. So selalunya kebanyakannya margin kalau orang publisher lah, dia nak keluarkan buku, novel, selalunya belah kiri ni besar sebab dia nak letak dia nak dia panggil lah, nak jahit buku dia, dia nak letak nak claim dia punya words paper tadi tu, bundle nak letak gam ke, nak kumpul sebelah kiri selalunya kan. So sini margin lebih besar.
Lepas tu apa lagi boleh? Yang lain-lain awak tahulah, boleh masukkan number page. Yes, Standard spacing tu berapa? Standard berapa Ni size. Standard tu selalunya pakai default je. Saya pun tak pasti berapa. Sekejap kita tengok yang kita buka words ni sekejap So kat sini kat belah atas ni, kat tab ni ada tab layout ni. Klik. Sini ada bahagian margin. So selalunya normal dia akan ni lah. Ni default by Microsoft Word ni dah buat default lah. Ataupun kita boleh tukar default ni. So dia kata kat sini atas 54 cm, bawah 25 semua di kiri kanan semua sama je 54 cm. So nanti ini secara default. So di mana awak, contohnya kalau awak penulis novel, dan di mana awak nak hantar awak punya novel tu, digital tu, ataupun pada publisher tu ni nak print pakai default pakai margin apa, dia akan beritahu sebelum tu. Ataupun awak dah tulis siap-siap, nanti dia akan beritahu. So kita kena, sama ada dia yang adjustkan ataupun kita yang adjust lah margin ni. Ni ada moderate, ada wide. Ini yang default dia. So kita boleh custom. Custom kita akan adjust lah berapa margin kita boleh alih ni. Sama ada nak alih ni dan lain-lain lah, kita boleh adjust punya margin. Diharap penerangan saya jelas ya. Mana tadi? Mana pen saya tadi? Okay. So selain tu macam-macam lah format yang kita boleh. Ada apa ni? Ada shading, ada border dan sebagainya, boleh masukkan image dan sebagainya. Macam apa yang kita guna selalu dekat Microsoft Office tu. So selain tu dia ada juga command getting help. Ni kalau kita ada masalah dengan kita punya apa ni, kita punya application, bukan masalah apa, kita tak tahu kat mana ataupun features apa ada, features tu duduk kat mana, kita boleh pergi dekat dia punya tab help ni. Dia akan keluar satu pop-up ataupun satu section yang kita boleh search. Ini ada help button ataupun help option lah. So kita boleh search. Dia akan dalam bentuk, mungkin dia bagi dalam bentuk table of content. Dia akan dah sila siap content apa ni, Q&A, common Q&A, common question yang orang tanya. So dia akan siap dalam bentuk table of content. Kita just click, dia akan keluar lah. Ataupun kena browsing, dia akan bagi satu link. Kita klik link tu, dia akan pergi ke Q&A section di website diorang di internet lah. Ataupun dia ada built-in search engine. So kita boleh search je apa-apa keyword, dia akan keluar satu help topic. So kita boleh baca. Okay. Ni cakap online help ni automatically akan search manufacturers punya website bila ada internet connection. So kita akan masuk kepada apa tadi, 5 atau 4 jenis application software yang quite common. First sekali adalah word processing. Word processing software ni yang kita selalu guna adalah Microsoft Office Word tu lah. Kegunaan dia adalah untuk create, edit dan print written documents, macam-macam lah, such as letters atau contract, manuscript. Sebab tulis manuscript, boleh tulis manuscript ataupun newsletters, macam-macam invoice, marketing materials and reports. So basically dia apa ni, word processing ni dia mengambil tugas. Dulu pakai typewriter, sekarang kita pakai word processing software yang ada extra features. Boleh masuk gambar, boleh lukis, boleh apa, boleh masuk video clips dan sebagainya. Boleh insert hyperlinks yang boleh redirect kita punya dokumen tu ataupun kita punya dokumen ataupun apa-apa saja kepada internet ke. Kita boleh masukkan hyperlinks. Apa lagi? Selain tu dia ada word processing ni dia ada built-in features yang lain macam write management tools. Ni adalah untuk protect
original content daripada disalahguna. Kita dah buat kita punya buku, tak kisahlah buku apa, buku education ke apa, secara digital lah, dan kita distribute. Kita tak nak ada orang salah guna ataupun ubah, kita boleh lock kita punya content tu daripada disalahguna ataupun diubah. Lepas tu dia ada juga security tools. Ni nak masukkan macam contohnya nak masukkan password lah. Ada dokumen yang kita nak open, sebelum kita boleh open tu, buka tu, kita kena masukkan password. Password tu akan dibagi oleh siapa yang bagi kita dokumen tu lah. Selalunya dokumen-dokumen daripada, kalau saya selalu dapat dokumen daripada government. Certain dokumen yang tak semestinya govern, daripada insurance punya company pun, dokumen yang dia bagi ada security ni, kita kena masukkan kita punya PIN number. Dia akan bagi berasingan lah PIN number tu. Sebab kali kita nak open dokumen tu, kita kena key in. Selain tu, dokumen tersebut ada features yang support speech, the pen. Contohnya words tadi, instead of kita nak types, kita boleh, kalau kita siapa yang ada tablet yang ataupun iPad yang boleh guna pen tu, stylus tu, boleh type je ataupun insert dia punya text tu menggunakan pen saya. Ataupun yang touch, ini kalau yang pakai touch screen lah. Yang ni yang frequently used, Microsoft Word, Corel, WordPerfect, Google Docs, Google Document, Apple Pages. Kat sebelah kanan ni ada gambar yang lain-lain lah. Word processing yang available di market, yang awak boleh cari. Kalau awak rasa awak jenis yang tak suka mengikut mainstream, tak nak guna words, awak boleh cari ni. Ada yang SoftMaker Free Office, apa lagi, ada Atomic Scribbler, LibreOffice. Okay. Lepas tu creating word processing. Ini semua tahulah, nak kira senang je. Klik file, open new document, ataupun open from template. Ni tu dah cara nak create word processing ni tadi. Betul, macam biasalah, dia boleh edit. Tu boleh masukkan macam-macam, boleh insert text, grafik dan sebagainya. Dan juga word processing document dia ada feature dipanggil word web. Maksud dia insertion point ni akan automatically move to the beginning of the line bila kita dah end of line, ataupun kita dah sampai ke penghujung kita punya statement ataupun kita punya words tadi lah. Contohnya kita type cerita ataupun kita type novel ataupun education punya buku, sampai ujung kita tekan enter. So dia akan bezakan lah mana daripada line ke line kepada next line. So dia tak akan duduk dalam satu statement ataupun satu apa nak panggil lah. So dia panggil word web ni lah. Selain tu apa? Character formatting. Ni biasa macam saya tengahkan tadi. Pada awal tadi ada font face dia panggil, ataupun font name, size, style dan color. Lepas tu kita boleh paragraph formatting. Line spacing, berapa jarak antara line pertama, line kedua tu. Ada 1.0, ada 1.5. Nanti awak boleh cari. Ada 2.0, 2.5. Selalu dia ada 0.5 dia punya perbezaannya. Indentation. Ini daripada belah kiri kita nak indent. Alignment dan juga style. Page formatting. Ini bahagian kalau kita nak set margin kita. Paper size apa. Ada A4. Ada apa. Ada A3. Ada size letter apa. A1. A1 satu kan. A4, A3, A5. Ataupun paper. Ataupun letter size. Kita boleh adjust awal-awal tu. Ni page orientation ni sama ada kita nak buat landscape ataupun portrait mode. Lepas tu kita nak masukkan header ataupun footer dan sebagainya.
Document format pula, kita nak masukkan footnotes ataupun endnotes. Selain itu kita nak masukkan table of content yang kita dah buat pada amali yang pertama kalau tak silap. Dan juga index ni. Macam-macam lah kita boleh buat untuk ni word processing ni. Nak masuk background pun boleh, mengikut tema yang kita nak. Apa lagi? Kita macam-macam. Ini awak boleh tengok lah secara general dia punya apa yang ada dalam word processing document tu. Nak alignment, ada alignment kat sini, nak alignment, nak center ke word text tu, text box tu nak center ataupun text tu sendiri. Kita nak bagi center ke, duduk sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, ataupun nak sekata je ke. Ni yang ribbon tadi tu yang ni kita dah tengok, font face ni. Sini dia panggil font face. Kita selalunya saya kenali dia sebagai font name. Nama font ni kita nak pilih jenis-jenis font apa dan sebagainya. Ni style tulisan tu dah kita dah pilih font name tu, kita nak style macam mana, style heading dengan title dan sebagainya, text body. Ni contoh ribbon yang ada lah. Ada yang insert. Ni kita panggil ribbon. Sebanyak ni, sepanjang ni, sekotak ni kita panggil ribbon. Dalam ribbon ni ada tab. Kita ada panggil file tab, home tab, insert tab, design tab. Banyak lah macam-macam. Kat sini ada contoh insert tab. Ada layout tab. Lepas ada format tab. Format tab ni dia akan keluar bila awak klik pada gambar katanya. Ni picture tool ni. Kalau awak tak klik pada gambar pada awak punya dokumen tu, kalau dokumen awak ada gambar ataupun picture ataupun image, kalau awak tak klik, tak select tu, dia tak akan keluar. Bila awak select tu, dia akan keluar automatically. Okey, kemudian apa ni? Jadi ni table, grafik dan templates. Tadi kita boleh tengok lah table ni apa ni? Allow content to be organized in a table consistent row and columns. Table ni apa yang duduk dalam dokumen kita tadi tu lah. Contohnya mana table? Ni ada table ni. Pen saya sudah hilang. Kita nak masukkan table dalam kita punya dokumen supaya dia duduk dalam column dan row. Grafik or drawing features. Ni feature yang kita boleh masukkan gambar dan sebagainya. Macam lagi geometric shape, clip art, image pun kita boleh masukkan. Selain tu dia ada features template juga. Ini macam saya cakap tadi lah. Instead of kita nak open new document, kita boleh open new template. Yang template yang kita ataupun yang kita dah buat siap-siap, ataupun kita boleh download template tersebut. Ini word processing on the web. Ini biasalah word processing di cloud software ataupun kita panggil cloud software tadi itulah. Ataupun word processing yang dia ada features untuk web related macam ni, kata dia ada boleh send document as an email message, ataupun word document yang kita boleh post blog via word processing program. Mungkin ada certain word processing program yang dia ada collaboration dengan blog ataupun blog website yang provide blog, so dia boleh sync. Dia tulis dia pun boleh post melalui dia punya word processing document atau word processing punya software, and then directly masuk ke dia punya blog. Ni nak masukkan web page, buat hyperlink apa tadi tu. Web page ni kita klik, dia boleh jump pergi ke website. Kita punya dokumen kita boleh masukkan hyperlink ni kalau kita ada link-link nak share di dokumen. Kita masukkan hyperlink ni, nanti kita save, nanti kita bagi pada orang lain nak tengok. Diklik je hyperlink tu, nanti dia akan jump pergi ke website yang related dengan hyperlink tersebut lah. Yang lain tu biasalah ada ability atau modify web pages. Ini mungkin yang ada guna database punya software. Yang ni kata latest version, boleh stream Office application online, then store documents in the cloud. Tadi Word sekarang ni
spreadsheet ataupun kita panggil spreadsheet apa, Excel, Microsoft Excel yang kita selalu guna. Secara general kita panggil dia spreadsheet software lah ataupun application software. Sebab spreadsheet ni tak semestinya Excel. Company lain pun dia ada keluarkan spreadsheet punya software. Macam tadi itulah ada Corel, dia ada Google Sheet, Apple Numbers. Itu spreadsheet software yang lebih kurang sama macam Excel. So spreadsheet ni adalah satu software, satu dokumen yang ada group of values or data. Dia ada masukkan numbers ke, ada values lah ataupun data yang diorganize dalam bentuk row dan column. Macam kita punya Excel yang kita dah buat tu, dia ada amali kedua sih, ada row ada column. Dia macam bukan macam word kosong paper dia, atau boleh letak line. Untuk spreadsheet ni kebanyakan dia ada row dan column. Dia ni paper dia berdasarkan row dan column. Dia kata ini sama macam rule paper worksheet yang traditionally diguna by bookkeepers ataupun accountant. So spreadsheet software ni aplikasi to create computerized spreadsheet. Dulu accountant dia kena tulis tangan buku ledger. Kalau accountant buku ledger dia panggil. Sekarang kita panggil digitalnya kita panggil spreadsheet je. Tu bahasa Melayu panggil buku ledger lah. Dia ada great deal of numbers dan juga mathematical calculation. Macam kita dah buat amali, dia ada formula, iaitu mathematical calculation adalah ada formula, kita boleh masukkan formula dan sebagainya. Yang widely used, commonly used, ada ni kata Excel, ada banyak lagi, Corel, ada Google Sheet dan juga Apple Numbers. Features dia lebih kurang sama je macam Excel, tapi sebab ramai yang guna Excel, so dia selalu dibincangkan lah. Okay, so dalam spreadsheet ni dia ada worksheet dan juga workbook. Worksheet ni single spreadsheet document. Dalam kita punya Excel tu, kalau kita guna satu page tu, kita panggil worksheet lah. Kalau ada sebab dalam satu single spreadsheet kita ada boleh banyak page. Kalau awak perasan kat bawah tu, dia tidak akan ada tab page page 1 ke ataupun tulis worksheet 1, worksheet 2. So dalam tu kita panggil worksheet lah, satu page tu. And then kalau kita ada banyak worksheets dalam satu file spreadsheet kita, Excel kita, dia panggil workbook. Bila multiple spreadsheet ni dia save together in a single spreadsheet file, dipanggil workbook. And then cell ni adalah intersection between row dan column. So cell tu persimpangan antara row dan column tu kita panggil cell lah. So kan ada row dan column, so dia ada petak-petak. So petak-petak tu senang kita panggil cell. So cell tu kita panggil cell address. Dia panggil A1 yang out. A1 yang out, dia start atas start A rasanya. Belah kiri kita start 1. So kita tahu lah A1, A2, A3, A4 dan sebagainya. Macam kita dah buat amali minggu kedua hari tu. Cell pointer adalah digunakan pada cell yang kita select. So kat situ, ataupun kita panggil dia cell aktif lah. Cell mana yang kita select ataupun active cell tu, kat situ lah kita boleh insert kita punya data. Cell pointer ni boleh guna, boleh select satu ataupun more, atau lebih daripada one cell. So bila kita pilih lebih daripada one cell, kita panggil dia range ataupun block. Okey. Dah cak pula. Mana tadi? Okey, sampai cell ni block. Ini contoh apa ni? Spreadsheet kita lah. Ni saya ambil daripada ataupun buku yang saya guna ni, ambil contoh Excel. Ni dia punya command ataupun features yang ada dalam
Excel tersebut lah. Dia ada formula bar, dia ada kolom. Ni ni dia panggil cell address tadi. Sekejap, mana pen saya. Cell address ni dinamakan, setiap petak ni dia namakan cell. So cell ni dirujuk dengan cell address. Ada A1. Kita akan tahu sel tersebut. Bila kita sebut cell address A1, kita tahu sel tu adalah ini. Kalau kita sebut G1, sel dia kat sini duduk. Dia punya address dia kat sini. Apa lagi kalau kita sebut F5, dia kat sini. Sel dia. Dan lain-lain. Atas ni macam biasalah. Ribbon. Ni dia kata tadi worksheet tadi. Ada worksheet 1. Kalau kita tambah satu lagi worksheet, jadi worksheet kedua kita, worksheet ketiga. Bila kita save worksheet ni, multiple worksheet ni dalam satu file, single file macam ni, dia akan panggil workbook. Tu je lah. Yang lain biasalah kita dah buat amali. Features yang lain boleh masukkan image, photograph, ataupun boleh masukkan graph ni yang kita buat itu, pie chart dan sebagainya. Nak create the spreadsheet pun macam biasa, kita boleh tekan file, open new ataupun open dengan template, open with template. So ni kata sini apa lagi? Ada label sini adalah text-based entries that identify the data on the worksheet. So data yang kita masukkan tu dia panggil label. Constant value adalah numerical entries. Kita masukkan number dalam tu, dia panggil constant values. Formulas ni yang kita guna tu ada computational mathematics. Contohnya kita masukkan formula 1 tambah 1. Itu dia kira formula computational mathematics operation. Function adalah formula matematik yang dah pre-install ataupun dah pre-formulate. Contohnya macam kita guna ni sum, dipanggil function. Dia consist of computational mathematics operation. So kita masukkan sum, kita dah tak payah nak type in manually dia punya formula tu. Kita just type function ni. Contohnya kita nak tambah, kita type function sum ni je. So kita akan pilih range dia tadi. Ini macam kita tahu yang kita boleh pilih ni select more than one cell ni, tu range dia lah. Kita pilih daripada range mana, daripada sel mana ke sel mana untuk dia tambah keseluruhannya. Contohnya kat sini macam kita dah buat sebelum ni. Lepas tu dalam spreadsheet ni dia ada juga absolute dan juga relative cell referencing. Relative cell referencing ni adalah bila kita select satu sel yang ada formula, so apa yang kita select tu adalah macam mana nak cakap formula tu kita akan select, kita akan copy formula tu masuk ke lokasi yang baru. Contoh ni macam sinilah. Dalam sel ni 800 ni terhasilnya melalui formula ni, sum ni ataupun formula matematik ni, B2 plus C2. Address data yang ada di B2 dicampur dengan data yang ada di C2. So dua data ni dicampur, dia akan dapat total value dia 800. Kalau relative cell referencing ni, apa yang kita copy, kita bukan copy value ni, kita copy formula tersebut yang duduk dalam sel tersebut. And then bila kita copy dekat sel yang lain, dia akan reference dia, sebab tu dalam nama cell references. Dia sel ataupun cell referencing, dia refer pada sel ni, apa yang sel ni buat. Sel ni untuk dapatkan value 8 tu, apa yang dia buat, dia akan tambah dua sel tersebut. So bila kita pindahkan ataupun kita paste kepada sel yang lain, dia akan refer lah kepada sel yang asal dia. Oh, sebenarnya untuk dapatkan value ni dia akan tambah kolom B dan kolom C ni. So sebab dia
dia dah di paste kepada lokasi yang baru, D4, so dia kena ubah jugalah referencing number cell dia tu. Maknanya B4 dan C4 tadi. So dia akan dapatlah nilai dia. Itu contoh relative cell referencing. Nanti awak boleh baca penerangan dia yang panjang ni. Kalau absolute pula, dia tak copy formula, dia copy directly dia copy dia punya value. Ni. Di dalam ni, di belakang value ni ada penambahan antara B2 dan C2 dapat 800. Tapi bila kita copy, dia tak copy formula tersebut, dia copy value tu sendiri. Sebab tu dia panggil absolute cell referencing. Dia absolutely refer kepada cell tersebut tu, dia copy je 800. Macam mana nak copy absolute ni, kita kena letak tanda $sign ni kat depan dia. Lepas tu sama ada kita letak sini ataupun certain keadaan tu dia akan buatkan Excel ni akan buatkan untuk kita. Ataupun kalau kita betul-betul kita sendiri tak nak copy formula tu, kita just nak copy value, kita kena letak $sign kat depan dia. Chart dan juga what if analysis. Chart ni biasalah yang kita dah guna tu, kita nak chart ataupun graph tu, yang kita dah ada data, kita tukarkan data tersebut dalam bentuk chart ataupun graph. Guna apa tu, line chart, apa lagi, pie chart dan sebagainya. Dan second, what if analysis ni also known as a sensitivity analysis. Ini adalah satu tool yang digunakan oleh business decision untuk recalculate. Tugas dia adalah untuk automatically recalculate all formulas on worksheet every time the content of the cell on the worksheet is added. Ini bermaksud, contohnya kita owner business, so kita dah buat kira-kira kita punya keuntungan dan kerugian company. Dalam satu worksheet kita dah siap ada formula apa semua. So dengan kita dah masukkan value, cost apa semua, kita akan dapat keuntungan sebanyak ni. So apa yang dimasukkan kat sini, automatic recalculate ni, bila kita nak forecast, contohnya untuk next month kita nak dapatkan keuntungan, contohnya bulan ni keuntungan kita sejuta banyak. Contohnya kita peniaga kecil-kecilan lah. Keuntungan kita bulan ni 100,000. So kita nak forecast, kalau kita bulan depan kita nak dapat keuntungan 150,000, macam mana? Takkan kita nak kira satu-satu, kita mana tahu variable yang lain macam cost dan sebagainya, sales punya cost, transportation punya cost. So nak kira satu-satu leceh. Sebab kita dah ada worksheet yang dah ada formula, kita untuk next month punya, kita just masukkan adalah kita punya value keuntungan tadi tu, 150,000 tadi tu, kita masuk, dan worksheet tu akan recalculate automatically. So dia akan tunjukkan lah, untuk dapatkan 150,000 keuntungan, cost kita kena banyak ni, kita kena spend cost untuk bahan mentah banyak ni, kita kena spend cost untuk transportation banyak ni, dan sekian-sekian. Tu masuk dia what if analysis ataupun sensitivity analysis. Dia sensitif kepada perubahan value dalam kita punya worksheet tadi. Okey, spreadsheet on the web ni biasalah. Macam saya cerita pada yang Word tadi, sama je. Dia boleh ada synchronization dengan web capabilities ataupun ada collaboration dengan web capabilities. Kat sini cakap dia ada built-in web capabilities. So dia boleh save dia punya worksheet tu as a web page juga. Ataupun dia boleh insert hyperlink into the worksheet cell tadi. Selain tu dia boleh select dan copy range, pergi ke web publishing atau web processing program. Ni maknanya kita boleh copy daripada spreadsheet ni punya daripada
Document tadi kita boleh paste pada web publishing ataupun word processing. So tujuan untuk masukkan dia ke dalam web page punya table. Sama juga ability dia macam yang tadi dia ada workbook yang boleh send melalui email dan ada collaborate online. Database 11:20 kita teruskan je lah. Habis pukul 12 kan, dia pendek je. Kita jarang guna, saya pun tak pernah guna. Tapi dia ada lah, kebanyakannya ada. So database concept. Apa itu database? Adalah collection of related data that is stored in the manner that enable information to be retrieved as needed. So dia satu data ataupun satu kumpulan data ataupun satu collection lah, yang data yang berkaitan, yang di store ataupun disimpan dalam sesuatu medium yang kita boleh retrieve bila kita nak. So kat sini dia ada database management system dan juga database software. Okay. Dengan menggunakan DBMS ataupun database software ni lah, mereka ataupun siapa yang terlibat boleh buat create ataupun maintain dan organize data ni dalam database dan boleh retrieve data tersebut bila mereka perlukan. A field is a single type data to be stored in the database ataupun dipanggil sebagai column. So dalam database ni dia ada field, ada data type yang dipanggil field ataupun column yang disimpan dalam database. Record ataupun dipanggil row is a collection of related field. Dalam field tadi, data tadi, single data type tadi bila dia dah di-collect ataupun dikumpul ataupun di-save multiple, dipanggil record. Table pula adalah collection of related record tadi. So database ataupun database software yang commonly used kat sini lah Microsoft Access, ada Oracle Paradox, Oracle Database dan IBM. Ni kita pun jangan guna, saya pun tak pernah guna. Inilah contoh dia nak bagi senang faham. Field tadi itu dia kata single data type. Ni contoh dalam bentuk buku lah. Ini single data type dalam bentuk file. Tu record, dalam record tu dalam satu laci ni kira satu record. Table tu collection of laci-laci ni jadi satu table. Betul ke dia panggil table tadi? Betul. Macam itulah dia maksud dia. Ini untuk senang faham lah, physical. Secara tradisional dulu ni panggil field. Skipping document ataupun skipping file ni, satu file ni panggil field. Tu bila semua file yang related ni, file ni mungkin mengandungi apa sini? Mengandungi alamat untuk setiap pelajar, contoh dia. Yang related satu ni dikumpul-kumpul, disimpan dalam satu apa ni tadi nama? File apa nama? Record, satu record. Dia ada record yang lain. Grade pun satu record, schedule satu record. Satu kesemua record ni bila disimpan dalam satu tempat dipanggil satu table lah. Ini dalam bentuk traditionalnya. Dalam bentuk computerized data dia macam ni lah. Ni field, kita punya data satu. Setiap orang ada data dia, ada setiap field dia sendiri. Semua ni disimpan dalam satu table. Dalam satu row. Ni pula row dia yang berkaitan. Baik. Ni field. Contoh, field ni untuk ID. Kat sini lah untuk computerized ni, field ni mewakili ID, name, street, city dan sebagainya. Sama juga macam sini lah, address. Contohnya kalau street ni kita boleh ID ni kita boleh refer sebagai satu ni lah, address. Satu field macam ni. So semua dia akan masukkan bergantung kepada dia punya field dia ni. Ni record dia untuk setiap orang.
Lepas tu apa, table. Banyak-banyak yang disimpan ni. Masalah satu, table. Contohnya. Creating database sama lah macam yang lain-lain. Open new document ataupun open new template. Kat sini kita boleh buat kat sini dia kata kena create database file first and then create dia punya object. Object is a table that contain database. Objek tu adalah table tadi yang ada database tadi. Contohnya form ke, queries ke dan report. Ni cakap table structure ni di create dalam bentuk macam ni lah. Ada field name, ada data type, ada field size dan juga default value. Data tadi, data kita kena masuk dalam table ni. Okay. Dia untuk database ni complicated sikit. Ini dalam bentuk Microsoft Access tadi. Dia ada database file sama je, dia ada dia punya anatomy dia sama je. Dia ada ribbon atas ni, dia ada tab. Ni data objek dia kat sebelah sini. Saya nak tunjuk pun saya tak ada software ni. Tak pernah guna. Tapi kita ambil tahu secara general. Mungkin kita takkan guna. Mungkin suatu hari nanti awak kerja sebagai accountant, awak kena guna. Ataupun awak jadi owner business, mungkin awak guna. Ni dia table sheet dia. Dalam table tu ada produk dan sebagainya. Ada informasi dia lah. Pun dia sama, dia boleh modify juga. Can be add, edited, deleted in either way. Record button are used to move through the ni. Queries dan report. Queries dan report ni adalah digunakan untuk retrieve information daripada database tadi. Queries is a question or a request for a specific information from the database. Kalau kita nak ada specific information, kita cari pada database tu, dipanggil query. Kalau report ni kena create satu formal output is desired. Hello? Ada yang tanya soalan ke? Ni database. Semuanya sekarang, semua software, application software, dia ada features yang boleh connect atau boleh collab dengan web based punya features. Begitu juga dengan database ni tadi. Dia senang nak keep track inventory daripada mana-mana. So ramai staff boleh ataupun ramai orang yang tertentu boleh tengok data tersebut. Contohnya dia punya boss, owner company dengan accountant boleh masing-masing boleh akses daripada mana-mana. Dan senang untuk search sesuatu data. Contoh ni boleh type je keyword kat search box, nanti untuk sesuatu data yang kita nak daripada database tu, dia akan carikan untuk kita. Contohnya macam kita pergi kat Shopee punya website, kita nak beli barang, kita just type je dia punya keyword. So nanti Shopee akan retrieve data daripada dia punya website, dia punya database, dari dia punya database berpandu kepada kita punya keyword, dan dia akan bagi dia punya result pada kita. So kita boleh pilih lah apa yang kita nak beli, produk yang kita nak beli tu daripada daripada seller mana. Dia akan keluar banyak-banyak. Presentation graphic concept. Presentation ni yang kita buat apa? Selalu kita pakai PowerPoint. Microsoft PowerPoint digunakan untuk present kita punya informasi ataupun data dalam bentuk grafik. Yang ada image macam ni lah. Sama ada kita nak guna, kat sini ditunjuk contoh sebelah ni ada column chart. Ni nak present menggunakan chart lah. Column chart ada, pie chart ada organizational chart, dan ada yang kita boleh present menggunakan drawn object ni. Kita boleh ada fungsi untuk kita
lukis lah. Bukan lukis pun dia ada, dah ada siap nak panah ke, petak ke, apa kita nak buat. Kita just klik je button tu, boleh pilih. Kegunaan dia adalah dalam bentuk ni lah, electronic slide. So saya cakap ada, kita boleh include image, text, video dan more. Dia macam-macam dia boleh masukkan untuk kita punya presentation. Selain daripada dalam bentuk electronic slide tadi, dia juga boleh di print out as a report. Kita boleh printed report. Sama lah, boleh benda yang sama je. Features yang dia bagi ni sama, yang disediakan sama je macam Word dan juga Excel spreadsheet. Yang tu kita boleh present juga. Boleh masukkan image, boleh masukkan text, boleh masukkan video dan macam-macam lagi. Yang paling famous adalah PowerPoint yang kita guna. Selain daripada Microsoft, ada company lain nama Corel pun ada juga, nama dia Presentations. Google pun ada, Google Slides. Apple pun ada, panggil Apple Keynote. Sebab itulah siapa pengguna Apple ke ataupun yang minat teknologi ke, setiap tahun bulan berapa nanti Apple akan buat presentation, dia panggil Apple Keynote. Dia nak, waktu Apple Keynote tu lah dia akan bagi tahu produk apa keluar, produk apa nak launch, produk baru apa ada. Bukan produk je, application apa yang dia orang sediakan, apa lagi features yang akan bagi untuk masa-masa akan datang. So melalui Apple Keynote, dia orang panggil Apple Keynote, Apple Presentation. Dan Apple Keynote ni adalah dalam kita belajar ni, Apple Keynote ni adalah presentation punya software ni lah, selain pada PowerPoint tadi. Creating a presentation sama je, nak create dia sama je, senang, mudah untuk kita semua. Klik file, new file, new document, ataupun kalau ada template yang kita dah ada, boleh keep from template. Dia pun macam-macam dia boleh buat, boleh create, boleh edit, boleh modify, boleh masuk text, image dan sebagainya. Macam dia kata text boleh ada variety of elements, macam kita dah buat untuk amali ketiga yang kita akan present petang ni. Awak boleh masukkan text dalam awak punya PowerPoint tu, boleh masukkan image, boleh masukkan chart juga, boleh masukkan audio dan juga video clip. Ini contoh dia lah, sebab awak dah baru guna, awak familiar dengan dia punya paparan dia. Ini contoh PowerPoint. Dia ada, macam biasa dia ada ribbon, dia ada ni text dalam ni, dia ada view tab. Kat sini kalau nak pilih new slide, sini dia panggil status bar, akan tunjukkan semua slide yang kita ada. Ini slide yang aktif sekarang. Ini dia masukkan video clip dan sebagainya. Bawah ni kita ada boleh letak notes. Waktu presentation, presenter je boleh dapat notes ni. Orang lain yang tengok presentation tu, dia hanya dapat tengok yang main ni sahaja. Allah, kenapa ni? Sorry, saya punya pen dah jahanam. Ini slideshow button ni adalah nak tukar kepada dalam bentuk ni, nak tukar kepada dalam presentation view dan sebagainya. Ni ada draw on object dan sebagainya. Ini macam mana nak finishkan awak punya presentation slide tadi. Dah finish, dah buat semua, awak boleh masukkan animation dan transition tadi. Lepas tu dah ready untuk finalize. Awak boleh, macam kita boleh save dalam bentuk slide dan juga boleh save dalam bentuk video yang saya dah tunjukkan minggu lepas. Ni kat sini ada apa ni? Dia panggil slide sorter view. Show thumbnails of all the slide presentation and can be used to rearrange. Slide sorter view ni sebelah sini lah. Dia tunjukkan ke semua slide kita dan kita boleh rearrange. Kita boleh klik ni, kita boleh alih atas bawah, siapa yang duduk nombor 1, siapa yang duduk nombor 2. Yang first page ni, first slide ni kita nak pindah ke last pun boleh. Kita drag je. Show can be set up
automatically atau manually. Manually ni bila kita present, kita dah tekan present view tadi, presentation view tadi, kita klik macam saya klik sekarang ni lah, klik sendiri ataupun guna keyboard ataupun guna mouse. Automatically ni kita boleh set up gunakan timer. Contohnya waktu kita buat slide tu, kita set up timer kita present setiap 5 saat ataupun 6 saat ataupun 10 saat. Kalau ada words banyak sangat nak kena baca kan, boleh kita boleh set siap. So kita just play kan ataupun run kan, dia akan automatically tukar daripada satu slide ke satu slide yang lain. Dan juga slide yang kita dah buat tu kita boleh print out untuk bagi kepada audience. Dipanggil audience handout. Selain tu kat sini features yang ada apa? Speaker tool. Speaker tool ni adalah laser pointer, pen, highlighter dan highlighter tool. Contoh dia pen yang saya sekarang tengah guna ni, salah satu speaker tool lah. Kat mana nak cek speaker tool, dia ada belah sini bawah ni. Dia boleh tekan pen ni, awak pilih-pilih, nanti dia akan keluar. Nampak ke? Kalau awak tak nampak. Oh, kalau untuk ni tak nampak. Di dalam video saya share dekat YouTube, nanti awak nampak lah speaker tu kat mana. Waktu saya present ni tak nampak. Dia ada bentuk pen bawah tu, awak boleh pilih pen ke laser pointer ke eraser ke, boleh tulis. Saya pilih, contoh saya pilih laser pointer. Nampak laser, nampak pointer laser tu. Tu boleh, saya boleh highlighter, saya boleh highlight. Contoh macam tu. Oh, menarik juga highlighter ni. Biasa saya guna highlighter ni lah daripada guna pen ni. Itulah contoh daripada tu. Tadi saya cakap speaker notes pun boleh, slide kita ni boleh ada function speaker notes yang boleh print out kita punya slide sebagai audience handouts ni. Selain tu dia ada features presenter view. Presenter view ni bila kita ada two display, macam saya guna sekarang lah dalam two display ni. So satu dia akan tunjuk yang main display yang semua orang boleh tengok. Macam awak nampak, yang second display awak tak nampak, saya je nampak. So the second display tu akan tunjukkan satu main display, satu the next slide. Bawah tu dia akan ada nota tadi, nota yang kita tulis. Nota ni yang tulis di bawah ni nanti akan keluar lah kalau kita ada second display, dan kita menggunakan presenter view, tak akan nampak. Dia akan ada containing small version of the current slide. Dia ada small version yang current slide. Lepas tu ada preview the next slide. Tu kita ada dapat timer dan macam-macam lagi lah. Kat second tu dapat nota tadi, speaker notes tadi, ada dapat nota bawah tu dan sebagainya. Ni contoh dia. Ini yang awak nampak. Kalau pakai presenter mode tadi, saya akan nampak satu display, satu ni, second display akan nampak yang ni. So saya ada yang main slide nya, second slide, yang next slide ni, lepas tu dia ada notes di bawah ni yang bisa baca-baca. Itulah, lepas tu dia ada timer dan sebagainya. Dan macam biasa, presentation grafik ataupun presentation software ni boleh juga digunakan ataupun ada ability untuk connect dengan website, ada capability untuk link dengan web pages ataupun website dan sebagainya. Macam ni dia kata presentation grafik ni ataupun software ni boleh generate web pages. Web pages content ataupun web page content yang boleh kita letak pada web page. Biasalah. Selain itu dia ada boleh include hyperlink. Dan bila slide show kita ni, kita dah save dia dalam bentuk web page content yang nak kita guna di web browser lah. So forward dan backward ni kita boleh guna button je.
untuk control kita punya presentation. Lepas tu apa, selain daripada software tu, kita ada grafik dan multimedia konsep ataupun software. So sekarang ni pertama sekali grafik software. Grafik software ni ataupun dikenali juga sebagai digital imaging software. Biasa kegunaan dia adalah untuk create ataupun modify image. So yang commonly use ataupun kategori yang commonly kita boleh tengok lah adalah painting. Untuk apa? Painting, drawing dan juga image editing. Painting ni macam paint apps dalam kita punya komputer. So traditionally dia akan create bitmap images. Yang kita nak buat dia ataupun nak create dia created by coloring the individual pixel in an image. Macam kat paint tu, kita lukis tu dia akan insertkan colour yang kita pilih tu dalam pixel tersebut tu, terjadilah dia punya image dia. Lukis bulat ke, lukis apa, lukis pemandangannya. Proses dia adalah memasukkan colour ke dalam individual pixel dalam image tersebut. Program yang selalu guna ataupun yang commonly use Microsoft Paint lah. Lepas tu tadi painting program, lepas tu dia ada drawing program. Dia nampak macam sama tapi dua application yang berbeza. Untuk drawing ni dia akan create dalam bentuk vektor, yang di mana menggunakan mathematical formula untuk represent image tersebut. Instead represent by pixel. Tadi painting tadi by pixel. Kebaikan dia adalah, kebaikan vector image ni adalah dia tak akan ada loss of quality bila kita manipulate. Sama ada kita besarkan image tu atau kita kecilkan image tu, quality dia akan sama. Dia tak akan ada loss dalam quality dia. Macam paint, bila kita dah save, then kita nak edit balik, kita besarkan ke, kita kecilkan dia, dia akan loss dia punya quality tu. Kalau pakai drawing program ni, lukis dalam vektor grafik ni, kita dah save dan kita nak edit, kemudian kita nak besarkan ke, bergantung kepada kat mana kita nak letak kita punya image. Contohnya kalau kita buat poster tu sebesar billboard. Tapi kita sebelum kita buat poster tu, kita dah siap kita buat kita punya grafik image tu. So kalau kita nak print out as a poster yang besar, image tu kita boleh dalam program tadi kita boleh besarkan dia mengikut size poster tersebut. Lepas tu kalau kita dalam masa yang sama kita nak print out sebagai dalam bentuk poster kecil, dalam bentuk A4, grafik tadi kita boleh resizekan dia supaya sesuai untuk A4 tadi, A4 size tadi. So quality dia tak berubah. Tu maksud dia, tu kegunaan vektor grafik ni. Yang paling popular adalah Illustrator CC, yang lain macam Corel dan Corel Painter. Corel Painter ni untuk painting ni tadi lah, masuk kat situ. Selain tu ada juga image editing. Image editing program dengan drawing program ni berbeza ya. Image editing ni, image yang kita dah sedia ada, kita nak edit. Yang drawing tadi, daripada kosong, daripada zero, kita nak create image dalam bentuk vektor. Image editing ni kita ambil gambar daripada menggunakan kamera kita, sama ada dalam bentuk dalam format JPEG ke, PNG ke. Selalunya kalau kamera JPEG ataupun TIF tu, TIFF, ataupun paling high quality, yang paling banyak data yang disimpan, ataupun yang selalu editor guna, image editing guna, ataupun fotografer guna dalam bentuk raw file. So dalam bentuk raw file ni dia banyak data yang maksudnya banyak data yang dia boleh capture. So waktu editing tu macam lebih banyak benda yang boleh diedit lah. Kalau dalam bentuk JPEG ni dia ada limitation dia, kita tak boleh besarkan sangat, kita tak boleh nak edit terlalu high sangat ataupun terlalu complicated sangat, nanti dia akan loss dia punya quality. Kalau dalam bentuk raw ni, dalam bentuk file raw ni, kita boleh edit lebih luas lagi lah, lebih banyak sebab quality dia lebih, sebab data dalam satu file tu lebih banyak, so dia senang nak editing.
Kat sini cakap specifically design untuk touching up dan juga modifying images. Nak touching up ke, ambil gambar macam saya ada muka ada jerawat ke, muka dah tua sikit, saya nak adjust ke, nak modify ke, pakailah ni image editor ni buat kasih nampak muda, kasih nampak flawless. Ini yang betul-betul image editing program lah. Sekarang ni dekat telefon pun dah ada image editing program yang dah yang dah pre-edited punya. Contohnya kita just masukkan filter je, dia akan buatkan untuk kita. Itu filter. Kalau image editing ni dia lebih complicated cara dia, nak ni lebih banyak benda yang dia boleh buat. Salah satu contoh adalah yang paling famous Photoshop. Ada Photoshop Express, Photoshop Element dan macam-macam lagi. Apple pun ada, Apple Photo. Kat sini yang professional use, kebanyakan professional image, professional use adalah Adobe Photoshop CC. Selain tu ada banyak lagi sebenarnya. Ni dia punya contoh-contoh ada dekat laptop, dekat phone pun ada application dia, dan macam-macam lagi. Ni audio capture editing pula. Tadi image, ni audio. Audio capture ni ada untuk create dan juga edit audio file. Sama ada kita seorang penyanyi, kita nak capture kita punya singing tu, kita kena pakai ni lah, audio editing ni. Yang paling famous adalah Auto-Tune. Yang ini tak sedap, dia jadi sedap. Itu salah satu software yang ada. Sebelum nak jadi dalam bentuk lagu, dia kena capture dululah sound tu melalui mikrofon ni. So nak capture sound tu, dia selalunya akan pakai sound recorder software. Sound recorder software ni banyak lah. Macam contoh ni ada ni. Salah satu adalah Sony Creative Software Soundforge Pro ataupun Adobe Audition CC. Untuk consumer yang lain, bukan professional lah. Consumer yang commonly used boleh pakai Windows Voice Recorder ataupun Apple Garage ataupun juga Audacity. Professional use ni sebab nak kena bayar mahal. Dia orang yang ada studio nak keluarkan lagu, boleh pakai Sony ni. Audio tu yang telah di-record tadi tu boleh edit, boleh splice, atau boleh potong-potong, boleh masukkan special effect, macam-macam lah boleh buat dalam dia punya software tu. Contohnya kalau awak nak keluarkan lagu awak, producer lagu, compose lagu awak, boleh dah tengok ni, cari Soundforge ni. Ni dia punya apps dia. Adobe Audition CC ni dia punya apps dia ni, bawah ni. Ini Audacity yang common consumer punya kegunaan. Tadi image, audio, lepas tu ni video pula. Video pun sama. Untuk record video kita kena ada video editing. Kalau untuk record video, untuk edit video, lepas kita record, untuk edit video tu kita kena ada video editing software. Sama ada kita nak nak edit, modify, nak cut, nak buang mana yang kita tak nak, macam kita dah buat sebelum ni. Sebelum kita nak buat presentation atau sebelum kita nak publish kita punya video tu, sama ada di website ataupun YouTube ataupun mana-mana media, kita nak kasih cantik sikit, kita kena ada video editing software ni lah. Nak ubah-ubah dia, nak masukkan lagu yang kita dah buat dekat audio editing software tadi ke, nak masukkan dalam video kita pakai software ini. Kat sini dia ada DVD authoring ni, refer to organizing content to be transferred to DVD. Ini kalau proses nak transfer kita punya content ke dalam DVD, kita panggil DVD authoring. DVD burning ni kita nak record data ataupun nak transfer data daripada DVD yang kita dah sedia ada ke dalam kita punya recordable DVD ataupun DVD kosong kita. Contohnya dulu ramai lah buat DVD burn DVD ni, burn CD ni. Ambil je lagu dekat internet, recording yang dah sedia ada tu, kita nak masukkan dalam kita punya CD kosong kita, DVD kosong kita burnkan dia. Dia panggil. Ini professional software yang professional use lah, Adobe Premiere Pro CC.
Power Video dan sebagainya. Sony pun ada keluar. Untuk consumer biasa-biasa yang tak perlukan complicated sangat, boleh pakai Adobe punya Elements ni. Apa lagi ada creator ni, Oxio, Corel Video Studio ataupun iMovie. Saya rasa siapa beli iPad ke iPhone ke sekarang ni dah datang sekali dengan iMovie. So dah boleh terus buat YouTube channel sendiri. Boleh generate duit siapa rajin. Ini media player, di mana media tadi sama ada video ataupun audio tadi, kat mana dia nak play. Ada media player punya software. Ini kata nak play audio dan juga video. Sama ada music ke, video ke, video daripada DVD ke, CD ke, ataupun daripada internet ke, dia mesti ada media player yang boleh mainkan dia. Nanti awak boleh baca yang ni, sama je, senang je semua ni. Yang paling famous, tak tahulah awak tahu ke tak, paling famous yang paling ramai orang guna ni lah VLC media player ni. Kenapa ramai guna? Sebab dia boleh baca banyak format. Certain macam QuickTime ni kebanyakannya format dalam bentuk certain format je dia boleh baca. Yang famous format macam MP3, MP4 tu boleh baca lah. Yang commonly used punya format kebanyakannya boleh baca. Player ni yang pelik-pelik punya format selalunya VLC ni boleh baca. Banyak lagi lah media player lain yang ada, Real Player, iTunes dan sebagainya. Ini selain itu, ini adalah untuk grafik dan juga multimedia. Ini nak buat company logos dan sebagainya, website banner, nak buat game dan sebagainya lah. Ini yang lain-lain punya. Contohnya ada company nak buat logo dia, dia akan pakai grafik punya software, grafik editing punya software, dia panggil graphic editing ke. Contohnya kat sini ada Adobe Flash, Adobe ke Adobe ke apa tak nak orang panggil, Adobe After Effects, ada Adobe Edge Animate, Microsoft pun ada keluar Silverlight dan sebagainya. Ni nak buat satu multimedia punya content lah, yang ada animation dan tak terlalu besar sangat macam video, tak terlalu kecil sangat sampai dia tak boleh nak buat animation lah. So yang dekat website selalu digunakan untuk website punya ni lah, content. Ini contohnya buat animation di website, banyaklah pakai ni. Ni pun ada untuk buat banner, ada games, buat grafik untuk certain games dan sebagainya. Selain tu ada other types of application software. Banyak lagi lah software application yang ada. Contohnya ada untuk desktop publishing. Ini untuk kegunaan personal computer, di mana nak buat nak publish dokumen, ataupun nak publish buku ataupun tesis ke. Dan dia banyak teks, image yang di-compile sekali, buat sekali. Lepas tu dia boleh, ni dia boleh guna ni lah Adobe InDesign CC ni, ataupun Microsoft Publisher, yang lebih memudahkan lagi lah daripada compare nak guna Microsoft Word. Pakai yang dah spesifik untuk publishing, lebih memudahkan. Selain daripada tu, ada juga application untuk personal publishing. Contohnya nak buat greeting cards ataupun invitation card, buat flyers. Dia tak perlulah beli software yang complicated sangat macam desktop publishing ni. So ada software yang spesifik untuk buat ataupun untuk create dokumen-dokumen yang lebih kecil, lebih mudah. Nak buat certificate pun boleh pakai personal publishing ni. Dan selain daripada tu, dia ada juga web publishing software. Ini untuk nak buat website. Salah satu antara software yang digunakan adalah Dreamweaver CC, apa lagi, Contribute, apa lagi, software dan sebagainya. Ini Dreamweaver, dia punya icon. Yang ni apa ni, Contribute. Ini Dreamweaver punya icon. Kalau awak nak belilah, awak boleh carilah ni. Ni apa ni, Contribute punya icon. Takut tersalah beli. Dan ni yang lain-lain lah.
Ni web publishing software yang lain-lain, yang web based punya. Kalau awak nak buat website awak sendiri, awak boleh pergi dekat Wix ni pun boleh. Dia dah ada template dia, senang je nak buat website. Nanti kalau nak kena ada domain, awak boleh bayar direct terus kepada dia. Kalau nak buat website ni, kita kena ada domain kita sendiri. Dulu ramai guna WordPress, sekarang ni banyak. Shopify pun ada dia ada website builder dia. Kalau banyak tengok iklan kat YouTube channel, YouTubers dia akan banyak sponsor Squarespace. Dia akan sebut lah dia punya video ataupun dia punya website dibuat menggunakan Squarespace. Ini saya bukan nak iklankan ini kebanyakannya YouTuber sekarang ni, dia dapat sponsor daripada Squarespace untuk gunakan Squarespace ni untuk dia buat punya website. So ada YouTuber ni, sambil dia buat YouTube channel dia, sambil dia buat YouTube video dia, tengah-tengah ke ujung-ujung ke awal-awal ke, dia akan sebut lah, this video has been sponsored by Squarespace. Itu adalah untuk buat web. Selain daripada tu, ada jugalah software application ataupun application software untuk educational, entertainment dan reference. Educational ni banyaklah dalam nak mengajar ataupun nak provide educational punya information. Contohnya skill punya education, dalam bertukang ke, membaca ke, math ke, spelling ke. Ni ada foreign language punya apps. Contohnya paling senang apa? Google Translate. Kalau awak type Google, awak pergi dekat Google, awak cari Google Translate, itu salah satu kita consider sebagai educational punya software. Dia boleh translate macam-macam bahasa, daripada bahasa Inggeris ke dalam macam-macam bahasa, dalam bahasa Melayu pun dalam macam-macam bahasa, dari bahasa Chinese pun boleh ditranslate ke dalam macam bahasa. Boleh guna dekat desktop ataupun boleh download di smartphone. Lepas tu ada entertainment software, game, simulation. Ni untuk entertainment lah. Misalnya dalam bentuk game dan juga simulation. Macam game-game awak main ML, PUBG, itu dia consider entertainment software lah. Reference software ini adalah dalam bentuk ataupun selalunya encyclopedia lah. Map pun ada, kita panggil reference. Okay. Google Maps tu boleh consider lah sebagai reference software. Apa lagi, banyak lagi reference. Cookbook program, fitness program, dan macam-macam lagi. Ni untuk software untuk note taking, untuk ambil note, untuk tulis note. Dulu kalau student, kalau saya dulu banyak pakai lah ni Microsoft. Waktu saya jadi student, saya banyak pakai sebab malah nak tulis atas paper kan. Kita ada, sama ada komputer ataupun ada tablet, kita boleh terus directly tulis atas tersebut. Nak rasa macam tulis atas paper, pakailah ni software ni, note taking software ni. So kita boleh guna Apple Pencil contohnya, boleh guna pen ataupun stylus dengan tablet kita tulis, rasa macam tulis atas paper tapi dalam bentuk digital. Microsoft OneNote ada, apa lagi, kita Circus Ponies notebook, ada banyak lah notebook dia ada. Evernote pun saya pernah guna, Zoho saya tak nak guna. Ini contoh-contoh dia lah. Evernote, OneNote. Ada juga apa ni, ada juga notebook yang apa ni, notebook software ni, dia boleh record voice. Ni paling senang lah pergi kelas, face to face, masuk dalam kelas, turn on je voice recorder ni, kita record je lecturer punya pengajaran. Kelas saya dalam bahasa Inggeris dulu, saya kelas dalam bahasa Inggeris tak berapa nak faham, lecturer pula cakap laju. So dulu tu tak ada, dulu sangat, dalam beberapa tahun lepas waktu saya ambil master, lecturer cakap laju, bahasa Inggeris laju. So kita kena record lah, dan kita ulang lah dengan nak faham apa yang dia ajar. Itulah contoh dia. Selain itu ada juga software untuk design. Ini kebanyakannya engineer pakailah, sama ada arkitek ke,
engineer mechanical ke, kita panggil dia computer aided design software. CAD ni, AutoCAD, SolidWorks, ni ArchiCAD. Dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Lukisan berbantu komputer. Kebanyakan awak akan jumpa lah ni. Kalau awak jenis designer banyak lah. Kebanyakan dia nak design ataupun nak ArchiCAD ni, of course lah untuk architecture, untuk design rumah ke, design architecture punya building ke. AutoCAD ni design macam-macam dalam untuk engineering. SolidWorks pun design komponen banyak lagi. CATIA ni dia punya logo-logo software tersebut lah. Kenapa SolidWorks dengan CATIA ni lebih kurang sama? Sebab company yang buat software ni adalah company yang sama. Dia keluarkan CATIA untuk certain design, SolidWorks untuk certain design yang lain. Banyak lagi, bukan saja untuk engineering, dalam bentuk untuk art pun ada. Dia punya lukisan berbantu komputer ni, advertising pun ada. Ni architecture. Dalam movie production pun ada. Banyaklah boleh cari. Nak membantu designer-designer di luar sana. Yang lebih mudah, instead of guna paper and pen, boleh guna digital punya. So, banyak jimatkan masa dan jimatkan kertas. Accounting pun ada juga dia punya software untuk accountingnya. Kegunaan adalah untuk record purchases dan payments, manage inventory, nak buat payroll, dokumen untuk ni bayar kepada staff dan juga supplier. Selain itu apa? Prepare financial statement. Itu untuk accounting lah. Untuk personal finance pun ada software dia sendiri. Kita boleh download daripada apps. Kalau kita pergi Google Store, kita boleh download finance punya software ni untuk kita tengok pembelanjaan kita harian. Kita ada 1,000, hari ni kita belanja RM1. Nanti petang kita belanja RM2. Kita boleh record lah semua tu dalam apps ni, dalam software tersebut, untuk personal use ni. So at the end of the month, kita tahulah penggunaan kita berapa banyak. Adakah dalam bajet kita ataupun terlebih bajet, ataupun banyak terlebih daripada bajet, ataupun bajet kita tu terlebih daripada penggunaan kita. Kita boleh pantau daripada situ. Selain software physical software yang kita install lah, dia pun kebanyakan ni sekarang ada yang ada web based punya, selalunya online banking lah, dan juga online portfolio management ni untuk trader nak trade. Sama ada trader untuk trade saham ke, forex ke, dia ada online portfolio management ni. Kebanyakannya trader saham, siapa yang trade saham, bursa saham, dia kena ada lah ni. Ni selain itu adalah project management dan remote access. Project management ni satu software untuk pantau sesuatu projek. Selalunya project manager lah guna, ataupun project engineer. Dia ada project management punya software ni. Dalam project management dia ada features macam Gantt chart dan sebagainya. Awak tak tahu awak pernah tak tahulah kalau awak pernah dengar, tapi kalau awak nak tahu, awak boleh Google lah project management software, ataupun type Gantt chart. Apa fungsi Gantt chart? Gantt chart tu adalah dalam bentuk time frame, daripada hari ataupun dalam bulan, minggu dan tahun lah. So dalam tu untuk manage projek. So dalam Gantt chart tu kita boleh letaklah projek kita. Contohnya untuk bina rumah, minggu pertama kita kena ada apa nak kena siap dalam minggu pertama. Kena beli tanah, beli tu, kena cari orang. So kita boleh letak dalam chart tersebut lah, dia punya time frame dia. Dalam minggu pertama tu apa juga kita nak buat, nak cari orang. So kita kena follow lah dia punya time frame tu untuk project management. Sampailah kalau kita forecast nak buat rumah tu siap dalam masa 6 bulan, time frame tu dalam masa 6 bulan lah. Sampai 6 bulan tu kena siap. Kalau tak siap dalam masa 6 bulan tu, maknanya ada certain variable yang kita tak boleh capai. Mungkin kekurangan modal, terpaksa stop. Semua tu akan direkod dalam project management ni lah. Remote access software ni adalah satu software ataupun application yang kita install dalam komputer kita,
dan kita boleh akses komputer kita menggunakan komputer yang lain yang ada software yang sama. So kita boleh akses komputer ataupun satu-satu komputer remotely daripada mana-mana saja. Janji dia ada software ni ke dalam dua-dua punya device. Contohnya saya install, contohnya macam TeamViewer, saya install kat komputer saya dan saya install dalam phone saya. Kalau dia ada provide untuk phone lah. Dan bila saya kat luar, saya nak access saya punya komputer, dia bukan nak access phone kita, dia nak access komputer kita yang physical kat rumah tu. Kita kena melalui remote access software ni lah. So kita akan boleh access kita punya komputer dari jauh dan sebagainya. Nanti kalau awak kerja, Saya nak tanya apa guna TeamViewer tu, sir? TeamViewer ni untuk awak access awak punya PC daripada jauh. Oh, kalau saya nak akses PC, sir, boleh kan? Boleh. Saya kena install TeamViewer ni, awak kena install TeamViewer kat tempat awak. Nanti dia ada satu ID. Kalau saya bagi ID tu, awak sign in pakai ID tu, awak boleh access lah komputer saya ni. Awak boleh access semua lah. Awak boleh masuk kat dokumen folder, boleh guna app saya. Macam tu lah. So remote access. Dia boleh nampak apa ni. Selalunya IT lah, IT department dekat satu company akan guna lah sebab dia nak access staff punya staff punya PC kan. So dia tak payah datang. Kalau awak kerja department awak jauh, dia tak payah pergi department. Nanti dia kata tak apa, sekejap dia access. Dia pakai ni lah, remote access software ni lah. Sama ada TeamViewer, remote desktop, AnyDesk, distant desktop. Banyak lagi lah ada. Ada banyak lagi, bukan TeamViewer saja. Bukan TeamViewer saja. TeamViewer ni berbayar saya rasa. So dia lebih reliable. Remote desktop ni percuma. Awak boleh nak test. Awak install remote desktop ni dekat awak punya komputer. Lepas tu cari ada tak untuk apps untuk smartphone. Rasanya macam tak ada. Kalau ada awak boleh install lah. Selalunya kalau awak ada dua laptop, awak satu lagi awak install kat laptop yang second. Tadi awak try access laptop awak yang first. Boleh dia nanti. Welcome. Okey, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Ini adalah buku yang saya guna untuk nota ni. Siapa nak cari buku, boleh cari buku ni lah. Understanding Computer Today and Tomorrow, Comprehensive. So, ada sebarang soalan?